So guys, acap baru sampai barang baru sampai. Alright, so kita nak makan terus punten sedap gombak. Itu nama dia. Kalau korang nak dapatkan makanan tradisi Jawa Sebak Benam ni, korang kena try. Oh, dia punya kuah ni aku rasa aku susah nak cakap, but powerful lah. Korang kena rasa, ini experience baru saya cakap. Alright, sedap kan kuah tu? أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to my channel. Nama aku Ashraf. Alright guys, Assalamualaikum semua. Macam mana, okey tak? Sihat tak? Sekarang musim penyakit lah kan, sesama batuk, angin, cuaca semua tak menentu. Acap ni pun sekarang dalam keadaan yang orang kata apa, sesama dah, yang tekak pun tak berapa, nak ngambat. Alhamdulillah semua benda okey. Korang jaga kesihatan korang, okey? Alright, so untuk hari ni Seram Extra kita nak cerita dengan korang macam biasa. Hari Senin lepas kita dah cerita tentang Pangsa Puri, benda-benda yang terjadi. Tapi sebenarnya Senin tu mau rejection punya story je kan. Alright, untuk hari ni kita come back dengan dua kisah seram. Satu kisah seram datangnya daripada alat permainan kanak-kanak, dan satu lagi kita akan cerita dengan korang sekejap lagi. Okay, jangan lupa tekan like, subscribe dan juga hit bell notification guys. Kita lain intro macam biasa. Roll it. Okay guys, untuk cerita yang pertama ni, kita nak ceritakan tentang satu permainan yang tengah trending sekarang, tengah viral. Aku pun tak sangka kita dapat video ni, kita dapat skrip ni, ataupun kita dapat cerita ni lebih kurang hari ni hari apa? So hari ni hari Selasa, kita shoot Jumaat lepas, tak silap Acap. Cerita ni dapat kira fresh from the oven lah kan. So rasa macam cerita dia agak menarik dan juga agak trending lah kepada seorang korang-korang yang suka main benda layang. Yang tu kan, yang duk belaga-laga tak tahu apa benda tu kan. Alright, Lato-Lato, cerita hantu Lato-Lato. Apa cerita dia? Okay, minggu lepas ada satu family ni, dia orang pergi bercuti dekat sebuah chalet yang berada dekat Port Dickson sana. Okey, cerita ni dihantar oleh seorang perempuan yang bernama Nasuha, yang berumur 21 tahun, dan kejadian ini berlaku kepada dia minggu lepas waktu kita semua tengah bercuti sempena Chinese New Year. Alright, Chinese New Year lah, semua orang tengah cuti lah kan. Tak kisahlah yang bergaya ke, yang tak bergaya ni pun ambil kesempatan jugalah nak bercuti kan, nak mengambil masa bersama dengan keluarga. Ni seram. Sabar. Bagi saya cerita dulu. Awak ni sabar. Bagi saya cerita dulu. Okay? Bagi saya cerita dah sudah tu, ajak kita main. Sabar Alright, okay. Tinggi mic, okay Okay, alright, okay. Okay. Okay lagi? Okay. Kita sampai mana tadi? Okay, pergi bercuti dekat Port Dickson. Okay. Adik dia ni baru je beli permainan Lato-Lato ni. Dan adik dia orang kata apa, tengah-tengah praktis lah. Tak adalah tahu-tahu terus-terus main kan. Maksudnya benda tu kan susah sikit kan. Kalau kau tak mahir ke, kau tak reti ke. Itulah dia. Adik dia asyik main. So dia orang ni ada dua beradik. Dia dengan adik lelaki dia yang berusia 12 tahun. So dia kata jarak dia dengan adik dia memang jauh sikit lah. So biasalah 12 tahun tengah riang ni dah. Alright, nak jadikan cerita sampai je dekat chalet tersebut. Kami check in dalam sekitar pukul 4 petang Abang Cap. Kami menginap dekat situ 3 hari 2 malam untuk menghabiskan masa bersama dengan keluarga lah. Sebabkan ayah dengan mama pun dalam keadaan yang tidak busy, dah ambil cuti. Inilah masa untuk kami bonding sekeluarga. Tapi Cap, masa malam pertama sampai di chalet tersebut, saya ada dengar cerita daripada beberapa blog ataupun beberapa channel yang mengatakan tempat ini adalah tempat yang agak sesuatu sebenarnya. Tapi disebabkan kita datang ni pun niat nak bercuti, bukan niatnya salah kan. So saya tak adalah fikir benda-benda yang bukan Abang Acap. So sampai-sampai je Abang Acap, kami pun membahagilah bilik masing-masing, dan saya pun angkat barang saya untuk pergi ke bilik sebelah. Bilik kami ni sebelah-sebelah aja kan. So memang ayah pilih sebelah-sebelah
sebelah sebab senang lah kalau apa-apa jadi ke apa. Okay, sampai je ke saya punya suit tu, saya pun letak barang-barang saya, and then saya terus pergi ke katil, baring. Penat cap, penat. Sebab yalah, walaupun bukan saya yang drive, tapi yalah dalam kereta penat kan, dapat baring. Oh, seronok gila. Okay, sampai je kat katil, saya pun mengiringkan badan saya, and then saya terlelap pada waktu itu cap. Waktu itu tak silap saya baru lepas azan asar dalam sekitar 4.40 macam tu. Saya rasa, and then saya terlelap. Okey, dalam masa saya terlelap tu, saya tak tahulah berapa lama, tapi masa tengah-tengah lena tu, saya terdengar bunyi yang saya rasa familiar, which is bunyi tak 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 tak. Saya macam ni bunyi lato-lato adik aku ni. Yang dia main benda ni, bunyi ni memang dah selalu lah dalam telinga kan. So saya pun terpisat-pisat buka mata. Saya nampak adik saya sedang berdiri dekat depan pintu tu, sedang macam ni lah, tak benalah tu. So saya pun tegur dia, nak apa dik? Kak, ni mama bagi. Sambil adik saya menghulurkan satu naskah, surah Yasin, buku Yasin tu lah, dia bagi saya. Kata, nak buat apa? Mama kata letak je dalam bilik, kod apa-apa jadi. Oh, okay, yelah, alright, thank you. Ni pergi balik, jangan pergi mana-mana, jangan mengayau. Okay kak, okay. So adik aku pun keluar daripada bilik tu, and then saya dengar lah yang dia masuk ke bilik sebelah. Saya rasa mungkin dia masuk ke dalam bilik saya menggunakan access card yang ada dekat mama saya. Sebab dekat chalet tu dia memang bagi 2 access card. Satu saya pegang, satu lagi kalau in case apa-apa jadi, mama dengan ayah pegang. Okey, saya pun kembali semula ke katil saya, dan saya baring, dan saya terlelap pada waktu itu cap. Saya tak tahu pukul berapa saya terjaga, tapi sekali lagi saya terjaga dengan bunyi katak-katak. Waktu tu saya rasa macam apa benda lah adik aku ni, aku nak tidur lah kan. Kejap-kejap masuk bilik ni dah, kenapa? So saya pun buka mata cap. Saya pun buka mata, and sekali lagi saya nampak adik saya sedang berdiri dekat depan pintu bilik saya. So saya pun tegur, nak apa lagi dik? Apa lagi? Mama bagi apa lagi? Akak nak tidur lah, jangan kacau akak. Saya kata macam tu. Tapi waktu tu cap, dalam keadaan macam mamai, saya nak cuba buka mata, adik saya yang first saya tegur tadi, dia terus datang kepada saya. Tapi yang kali ni saya tegur, dia berdiri je dekat pintu tu. So saya pun macam tengok dia lah kan. Maklumlah saya ni pun matanya macam mengacap juga, pakai spek. So macam kabur tak kabur je kan. Tapi saya nampak lah adik saya kat situ. Lepas tu saya dengar bunyi lato-lato punya yang tak. Makin lama makin laju, and makin lama makin bingit waktu tu. So saya jadi macam bagan, saya pun marah. Keluar. Akak tidur lah, bising lah. Macam tu. And waktu tu cap, saya nampak budak tu pusing membelakangi saya waktu tu. And dia tak bergerak tau cap. Dia tak bergerak daripada tempat yang dia berdiri tu. So saya macam, aduh, apa benda lagi budak ni nak buat ni? Dah lah lantak engkau lah. And saya pun baring balik sambil tarik selimut dan sambung tidur cap waktu tu. Saya tak fikir macam-macam sebab saya memang mengantuk gila waktu tu. Okey, nak jadikan cerita, dalam pukul 7.20 macam tu, saya terjaga cap. Sebab saya rasa dekat bahagian bawah saya ni, dekat katil tu, macam ada rasa basah lah, macam benda lembab lah kan. Takkanlah saya terkencing umur 21 tahun kan. Waktu tu saya terbangun, and saya tengok dekat katil saya tu, dekat selimut tu, ada beberapa tumpukan darah dekat situ. So saya macam, oh alamak, kau faham lah perempuan kalau nampak tumpukan darah macam tu kan. So saya terus bangun daripada katil saya tu, and saya masuk dalam bilik air untuk proses seterusnya lah. Tapi cap, ingin saya kongsikan kepada kamu semua, lepas saya masuk bilik air dan memeriksa semua benda tu, saya dapati tak ada darah langsung. Dengan bermaksud yang saya ni tidak datang haid pada waktu tu. Saya macam tak ada darah pula. Lepas tu macam habis tu darah apa kan? So saya pun keluar daripada toilet tu untuk pergi tengok semula tumpukan darah yang ada dekat tilam tersebut. So bila saya keluar cap, tumpukan darah tu dah jadi satu gumpal loh. Bukan satu gumpal, dia macam tadi tumpuk-tumpuk pecik-pecik kan. Tapi kali ni dia dah macam bulat. Ada darah yang bulat, macam orang duduk, orang ada darah kat belakang tu, lepas tu dia duduk, lepas tu dah segumpal bulat macam tu. Saya macam
Aku punya ke? Dia macam tu. Lepas tu saya masuk balik ke dalam toilet untuk mengambil tisu dan juga beberapa napkin yang ada kat situ untuk bersihkan darah tersebut. And lepas saya dah angkat semua barang tu cap, saya keluar daripada toilet tu. And bila saya keluar daripada toilet tu cap, saya jadi terkejut sebab dekat tilam tu langsung tak ada kesan darah dekat situ. Saya macam so saya pun pergi kat tilam tu, saya ponggis-ponggis lah tilam tu. Tengoklah kan, cari dekat mana kan, takut dia dah terbalik ke apa ke kan. Saya cek, memang tak ada cap. Bawah selimut tak ada, dekat tepi kain tak ada, bantal tak ada, memang tak ada. Saya dah jadi pelik. Ini darah apa pula ni kan? Saya salah tengok ke waktu tu? So saya pun duduk dekat satu kursi yang berada dekat situ, dan saya pun macam termenung sekejap. Tapi tak mungkin lah, aku nampak sendiri darah tu. Macam tu. And masa saya tengah mengelamun cap, saya sekali lagi terdengar bunyi tak 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 tak. Aduh, ni bunyi apa ni daripada tadi ni? Tapi kali ni cap, saya berjalan ke arah pintu utama saya. Saya buka pintu, saya tengok kiri, saya tengok kanan. Yang ada cumalah laluan jalan yang tak ada orang, yang sunyi sepi. Dan saya tutup balik pintu tu. And masih lagi cap, saya terdengar bunyi tak 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 tak. Okey. Saya berjalan menuju ke bilik air untuk basuh muka cap. Mungkin saya dalam keadaan yang yalah, kita bangun lepas maghrib kan, dengan tidur lepas asar apa semua. Saya pun masuk ke dalam bilik air tu, and then saya basuh muka. Bila saya basuh muka apa semua dah sudah tu, saya capai towel muka yang ada kat situ, saya pun lap muka cap. Sedang saya tengah lap muka saya tu, waktu tu saya terdengar cap, ada bunyi kocakan air di belakang saya. Bunyi macam ada orang berjalan kat belakang tu. Cekik, cekik, cekik. So saya pun turunkan tuala tu, saya toleh ke belakang. Tak ada apa-apa. Okey. Saya pun letak napkin, saya tutup air tu, and saya keluar daripada toilet tu. And bila saya keluar daripada toilet tu cap, saya tutup pintu toilet tu. Apa yang saya nampak waktu tu cap, dekat belakang, okey, pintu toilet tu bila tutup, dia boleh nampak dalam tau. Dia ada macam matte glass punya tu. Waktu saya tutup tu cap, dekat belakang matte glass tu ada satu lembaga berwarna hitam. Dia tinggi-tinggi, adik saya sedang berdiri dekat situ. Memang nampak real, memang kat situ lah, senang cerita. And waktu tu cap, saya toleh kat arah belakang, saya tengok dekat katil saya tu ada lagi segumpal darah yang saya cakap tadi. And waktu tu tak payah cakap lah cap, saya berlari keluar, and saya ni ketuk pintu mama saya tu, ketuk. Tapi mama saya tak nyaut. And saya masuk balik dalam bilik saya cap untuk cari telefon saya. And waktu tu saya tak tahulah kenapa panik sangat, saya tak jumpa telefon saya cap. Tapi waktu tu dekat dalam bilik tu, saya dengar bunyi tak 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 tak. Masa saya masuk balik tu, bunyi tu bising gila. Memang tak selesa gila lah kan. And waktu saya tengah cari telefon tu, saya dengar access card bilik saya tu dibuka. Tit. And pintu tu dibuka, saya tengok ayah saya masuk. And ayah saya tanya kenapa. Waktu tu muka saya cap, memang tak ada darah. Memang panik, memang orang kata apa, takut lah. Saya cerita lah dengan ayah saya nampak itu, saya nampak ini apa semua. And saya kata ada darah. Ayah saya kata tak ada darah kat situ. And benda tu jadi macam chaos gila lah waktu tu. Memang saya ingat, saya menjerit macam orang kena sampuk kan. And ayah suruh tenangkan saya, and ayah bawa keluar daripada situ, masuk ke dalam bilik, and dia tenangkan saya, bagi minum air apa semua. And malam tu kita orang decide untuk keluar daripada tempat itu, dan kita orang terus balik semula ke Johor Bahru, disebabkan benda-benda macam ni lah. And saya berubat kat Johor Bahru, alhamdulillah lah, tak ada apa-apa yang jadi. Tapi itulah kisah yang dikongsikan kepada kita. Dahsyat tu. So korang pergi bercuti apa kan, kalau sorang-sorang tu baik-baik lah. Kau boleh rasa kan aura tu kalau kau masuk dalam hotel yang tak berapa nak ngam kan. Takut saya. Okay guys, so itulah dia cerita yang pertama. Sekarang kita nak pergi ke cerita yang kedua. Cerita kedua ni dia berkaitan dengan satu kawasan rumah flat. Dia bukan rumah flat, dia
rumah flat dengan resident tak sama kan, beza kan. So ni resident lah. Okay, dia menetap di sebuah resident yang berada di sekitar Lembah Kelang sana. Dia kata benda ni terjadi pada dia waktu ni dia baru balik kerja tahun 2017 atau 2017. Okay, Amir nama dia. Dia kata aku dah cerita dengan kau ni Cak, aku tak tahulah seram ke tidak, tapi aku harap benda ni boleh menjadi satu kata apa, teladan untuk semua orang. Alright, so dia balik daripada kerja basically pukul 7 lebih malam macam tu. Alright, sampai je dekat tempat rumah dia tu. Biasalah rumah resident ni kau kena masuk dalam lobby dia, kau kena jalan tegak sikit, bawa kau jumpa lift apa semua kan. So waktu tu dengan keadaan penat Cap, aku barai juga hari tu kan, dengan macam-macam masalah office apa semua. Aku pun bawa barang-barang aku and berjalan menuju ke lift rumah aku tu. Lift rumah aku tu agak ke belakang sedikit layout dia. And masa aku berjalan tu, dekat depan aku tu ada seorang anti Cina yang tengah bawa bakul, lepas tu macam ada bag, recycle bag besar tu, and dia berjalan depan aku tau. So aku waktu tu berjalan lah sama dengan dia untuk menuju ke lift tersebut. Okay, sampai je dekat lift Cap, handphone aku berbunyi. Aku punya gateway call lah. And aku pun ambil masa, aku angkat phone and aku jawab call. Waktu aku jawab call, aku tengok anti tu dah masuk dalam lift and lift tu tutup. Lepas tu aku macam, alamak, kena tunggu lagi. Macam tu lah. Tapi lepas aku dah jawab phone awet aku tutup and aku pun berjalan menuju ke lift tersebut. Okay Cap, sampai je dekat lift tersebut, dekat depan lift tu Cap, aku terperasan ada 3 biji buah limau yang terletak macam, dia macam seolah-olah biji limau tu tercicir kat situ. Limau Cina lah. So aku macam, ni aunty tu punya ke kan? Pula dah tercicir kat sini. Aku pun tak tahulah nak kata nak angkat ke tidak ke, nak pulang kat aunty tu pun aku bukan kenal dia, resident tu besar tidak kan, kita tak tahu dia duduk mana. So aku pun ambil keputusan, aku ambil 3 biji limau tu, letak dekat dalam beg sandang aku tu. So aku pun buat tak tahu je lah, aku anggaplah benda tu tercicir and aku tak nak membazir, tak nak kotorkan tempat tu. Aku pun angkat dengan niat dalam hati aku nak buang lah dekat dekat tandas pula, dekat tingkat rumah aku atas tu. So waktu tu Cap, aku tak adalah fikir banyak, aku pun naik lift tu and then sampailah ke tingkat 11 rumah aku. So sampai je tingkat 11, aku keluar lift and aku nak berjalan ke arah rumah aku. Tapi Cap, lepas aku keluar lift tu, pintu tu kan terbuka, ceking macam tu kan. So aku pun keluar, pintu tu tertutup balik. So aku macam, okey lah, buat tak tahu je lah. And waktu aku tengah berjalan dalam 3-4 langkah ke depan waktu tu Cap, tiba-tiba aku terdengar sekali lagi bunyi lift dekat belakang tu ceking terbuka. So aku pun toleh, aku tengok pintu lift tu terbuka Cap. So aku macam, rosak ke, ada orang tekan ke kan? So aku macam lantak lah, and aku pun berjalan ke depan and aku dengar sekali lagi bunyi ciking, maknanya pintu lift tu pun tertutup. So aku pun berjalan sampai depan Cap, aku buka pintu, aku masuk rumah, dan sampai masuk rumah aku letak beg aku tu dekat atas satu meja ni. Aku pun teruskanlah orang kata rutin aku duduk isap ukuk kejap sebelum aku mandi dan sebagainya. And waktu aku isap ukuk kat luar tu Cap, aku terasa waktu tu macam dekat dalam rumah aku tu macam ada orang yang tengah duduk dan tengok aku isap ukuk dekat balcony rumah aku tu. So aku kejap-kejap macam isap ukuk tu, aku rasa tak selesa lah. Aku kejap-kejap toleh belakang, tapi tak ada apa-apa pun. Lepas je aku dah isap ukuk, aku pun pergi dekat arah beg aku tu. Aku keluarkan laptop aku dengan 3 biji limau yang aku ambil tadi. Aku letak limau tu semua dekat atas dapur aku waktu tu. Dan bila aku dah letak laptop aku semua, aku rasa macam tak selesa. Aku pun capai towel mandi aku, and then aku mandi. And waktu aku tengah mandi tu Cap, tiba-tiba aku terbau satu bau yang pelik waktu tu. Bau yang aku rasa janggal lah kan. Aku rasa macam, ni bau apa pula ni? Tengah mandi boleh terbau kan. So aku pun cepat-cepat mandi, dah settle mandi dengan bertualanya. Aku pun keluar ke arah rumah aku, keluar daripada pintu bilik air lah. Bila aku keluar tu Cap, dalam rumah aku tu, aku terbau bau kemenyan waktu tu. Aku macam, ni bau apa ni? Aku pergi kat ruang tamu rumah aku tu, aku check pintu tu, is it tak tutup ke kan? Jiran kat sebelah tu ke ada bau ke? Pintu tutup. Dekat dalam bilik 1, bilik 2, tingkap semua tutup. So aku dah jadi pelik, mana datang pula bau kemenyan ni kan? Betul aku macam,
Wah, apa ni Syah? Waktu tu so aku macam tak sedar hati. Aku masuk dalam bilik, aku bersiapkan diri apa semua. Aku keluar balik. Dan bila aku keluar balik cap, bau kemenyan tu dah tak ada. So aku macam aku salah bau kot kan. Ataupun adalah kot orang tengah buat apa-apa kat luar tu tadi kan, sebentar sekejap je kan. So aku macam tak okey lah, tak ambil pusing. So aku pun duduk dekat laptop aku tu. And then aku pun buatlah kerja. Aku start buat kerja. Dan waktu aku tengah start buat kerja tu cap, sekali lagi cap, aku bau asap tu, bau kemenyan tu. Tapi kali ni bila aku amati betul-betul bau tu, itu bukan bau kemenyan, itu bau colok. Colok dengan kemenyan bukan sama ke bau dia? Lain kot. Sebab kalau kemenyan dia pakai agang kan, tak silap aku lah. Colok yang orang Cina buat semayang tu, bau colok tu. Aku macam, mana pula bau colok ni kan? Jiran aku sebelah, dua-dua ni Melayu, mana datang pula bau colok. So aku pun bangun. Aku berjalan satu rumah, aku cari mana-mana punca bau colok tu. And waktu tu cap, aku terhenti dekat limau yang aku ambil dekat bawah tu tadi. Sebab apa? Waktu tu bila aku tengok limau tu cap, aku tengok kulit limau tu dah separuh terbakar cap. Tiga-tiga separuh terbakar. Aku macam siapa pula yang bakar limau ni? Waktu tu aku dah rasa lain macam. Aku rasa meremang dah waktu tu. So aku pun angkat limau tu, aku letak dalam plastik, aku ikat. And then aku keluar daripada rumah aku untuk pergi ke tong sampah yang ada dekat depan tu. Aku pun buang cap limau tu. Aku masuk balik rumah. Since tu cap, aku rasa memang tak sedap hati. Aku duduk dekat dalam rumah tu, aku teruskan kerja aku. Kali ni cap, aku terbau sekali lagi bau colok tu. Tapi bau dia makin lama makin kuat cap. Waktu ni aku dah rasa tak selesa cap. Aku buka semua ruang udara yang ada dekat dalam rumah tu. And then aku terasa macam ada something yang sedang menunggu aku dekat dapur tadi, dekat tempat yang aku letak limau tu lah. So aku macam toleh. Okay, so aku buat bodoh. Aku pun main. Aku buat kerja. Tengah buat kerja tu cap, tiba-tiba lampu dekat dapur aku tu terpadam cap. Aku macam, apa pula tu? Aku abaikan benda tu. Aku sambung buat kerja. And selepas itu cap, kau cuba teka apa yang jadi. Yes, satu rumah aku blackout, gelap. Waktu tu panik gila lah. Aku memang terus capai telefon aku. And then aku buka torchlight. Waktu aku buka torchlight cap, tak sempat cakap apa-apa. Aku macam angkat phone, aku buka lah pam macam ni lah. Dekat depan aku tu cap, ada satu makhluk. Dia macam perempuan, tak tahulah, dia macam perempuan berdiri. And dia tegak je macam tengah pandang aku. Waktu tu bersepah segala barang yang ada dekat situ cap. Aku berlari cap. Aku berlari keluar rumah. And bila aku berlari keluar rumah tu, aku turun ke bawah. Aku sampai dekat lift tu, aku turun ke bawah. And sampai je dekat lift tu, belah depan tu cap, baru aku perasan cap, dekat lift yang aku masuk tu, dekat belakang tu, ada satu rumah warna merah. And dekat dalam tu ada asap-asap. Tapi dekat situ tak ada buah limau cap. Tadi aku tak nampak cap. Tak ada cap. Waktu tu aku menggigil lah. Aku minta lah tolong guard tu. Aku bagi tahu apa semua. Guard tu naik. And bila sampai ke atas, dia tengok aku punya switch box apa semua. Dia nyalakan balik. And memang rumah tu cap, masa aku masuk, bau pahit gila cap. Bau pahit, bau piang betul lah. Bau asap apa semua. And then bila aku masuk, aku ikut guard tu. Ada 2 orang guard tu ikut aku. And dia check. Dia kata tak ada apa-apa. Lepas tu dia tanya aku, why your house so smelly sir? Dia kata, I tak tahulah, tadi tak ada bau ni. Ni tiba-tiba bau macam ni. And waktu tu cap, ada satu pak guard ni yang ikut kita orang ni pergi ke dapur aku. Dia kata dengan aku, dengan pak guard tu, dia tegur macam ni. Dia kata, brother, you tak nak buang ke limau ni? Sudah terbakar, koyak, kotor, busuk macam ni, you tak nak buang ke? You simpan kenapa? So aku pun pandang dia. Limau apa? Ni, this one. Waktu tu aku tengok dekat atas meja aku tu, ada 3 limau cap yang dah terbakar kulitnya, yang dah busuk rupanya, ada dekat atas tu.
Oi, waktu tu aku memang tak cakap apa. Aku cakap dengan Pak Gad tu, kita keluar sekarang. Aku nak keluar pada rumah ni. Malam tu aku call member aku, suruh bawa ustaz apa semua. Ustaz datang and dia try lah ubat-ubat apa semua. Waktu ustaz tu katalah aku dah tergamit hak orang. And itulah dia guys yang aku ingat sampai sekarang kejadian tu. Tapi malam tu memang aku tak tidur rumah lah. Aku balik tidur rumah member aku tu. And aku tak tahulah makcik tu siapa yang aku ikutkan tu kan. Tapi yelah, aku tak adalah kata nak rimbat pun buah limau tu. Tapi dah teramik. Si baik tak makan siap. Kalau tidak dah mulut dia bau colok je. Gitu. So itulah dia guys cerita yang dia kongsikan. So itulah dia. Wish. Orang atas cuti lagi, tak silap aku. Tapi tak apa, kita teruskan. Alright guys, so aku rasa ceritanya sampai di sini saja untuk Seram Mesra malam ni. So aku harap korang terhibur guys. Kita akan jumpa di Seram Isnin yang akan datang. Okay, I see you and I see you. Jaga diri korang, jangan takut dengan dia dan jangan berani sangat dan mencabar dia. Bye.